Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Nazmi. Dengar ke? Dengar. Clear Cik Din, clear. Okay. Clear. Okey, untuk sedikit maklumat lah sebelum ni taklimat tadi. So untuk sebab yang ni agak penting. Semua KJ ke? Hello, KJ ada tak KJ? Semua KJ? Ada. Puan Aida ada? Ada Cik Din. Cik Saiful Azizi? Atau kalau tak ada KJ, K-Pro ada? Ada. Cik Isamuddin ada? PKJ? Ada. Okey. Kemudian JKM, Cik Farid ada? Ada. Okey, dan JKA yang Indo lah ya. JKA Cik Sariza. Kalau Cik Sariza tak ada, Cik Izham ada? Kalau Cik Izham tak ada, TS Hairul Azam ada? Tak ada? Ada Cik Zam ada ni. Cik Izham ada? Okey, terima kasih. Untuk kepada Jabatan Induk, maklumat setakat ni, DKA lelaki 2, perempuan 4, baru 6 setakat petang ni ada 35 saja pelajar yang dapat masuk. DTK ni JKE kan? Cik Samuddin? Betul? K-Pro ada K-Pro? JKE, betul. DKE JKE, DEE Ya, pun ya. JKE. Okey, untuk JKE perempuan 1 untuk DTK, 1 untuk lelaki. DDT 13 lelaki, perempuan 7, yang ni confirm boleh buat satu kelas lah ni. Paling tidak. DKM lelaki 1, perempuan 1. DAD lelaki 2, perempuan 1, dan tadi baru masuk 2 orang lelaki. Saya tak inform, tak confirm lagi. Yang tu daripada HEP dah ni data ni. Tapi yang tadi tu masa saya berada di sana tak tahu dia kos apa. Jadi isu dia, kita di bawah 30% ataupun 10 ke bawah, kita tidak boleh bergeraklah proses PDP. Untuk di TK1 ni ataupun DEE juga 1 ni, mohon bolehlah tanya kepada poli-poli mana yang boleh boleh nak ambil ke pelajar ni, ataupun boleh survey untuk offer kepada poli lain lah, ataupun kecuali dia nak pindah ke program yang lain. DKM pun samalah, sebab DKM ni 1 lelaki 1 perempuan, 2 orang saja. DAD pun 2, 1, 3 orang. Jadi kalau pengarah minta setiap jabatan untuk memastikan program apa, satu program saja untuk dikati, sekiranya nanti lebih daripada 10 kita masuk satu program saja, ataupun kita nak kena beri kepada poli yang poli yang maksudnya yang sanggup terimalah, dan student tersebut sanggup pergi. Cuma saya takutkan bahawa student tersebut memang memilih PSMZA destinasi dia untuk belajar ni. Boleh KJ? Boleh. Mohon deal dengan Cik Mazudi lah, apa-apa hal sama ada melalui Cik Mazudi ataupun KJ boleh tanyalah di mana. Dan esok kita, kalau boleh esok dah adalah planning ataupun kaedah penyelesaian. Saya serah pada KJ lah. Saya pun tak tahu ni, saya dah buntu dah ni dengan enrollment kali ni. Boleh Boleh KJ esok pagi esok pagi boleh tetapkanlah macam mana. Alright. Kita boleh bincang bersama dengan pengarah. Boleh. Untuk Jabatan Induk.
Sampai ke maklumat? Sampai. Dah ada bos. Sampai Encik Farid sampai Sampai. InsyaAllah. Okey, terima kasih Puan Aida. Puan Aida saya rasa bolehlah running untuk satu kelas. Di Encik Sariza 6 orang saja ni. Atau Encik Izham tadi Encik Izham? Ya. Boleh? Boleh, Mohonlah insyaAllah boleh. dipertimbangkan dan didiskus dalam jabatan lu bersama KJ macam mana nak ada keadaan Okey. atau boleh tanya ke poli mana yang boleh bergerak. So setakat tu esok pagi kita InsyaAllah. bincang lagi lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey Encik Nazmi, terima kasih banyak. Saya serah kembali pada Encik Nazmi. Okey, terima kasih kepada Tuan TPA kita. Okey, jadi kita teruskan untuk taklimat pada petani. Okey, semua orang nampak slide ni kan? Nampak. Okey. Okey, untuk taklimat petani, okey, kandungan dia kita ada dua perkara utama, iaitu yang pertama adalah pengurusan rancangan mengajar untuk batch baru. Maknanya baru SEM ni kita start guna. Yang kedua seperti sama sebelum ni, seperti sesi lepas, iaitu penyelarasan IFRP. Okey, untuk pengurusan rancangan mengajar ni saya bahagikan kepada 6 bahagian ni lah. Okey, mana dia punya flow dia lah, daripada lantikan, kemaskini, lepas tu sehinggalah yang terakhir saya makan. Okey, di tepi pada tajuk ni pun saya ada letakkan tanggungjawab tu. Mana kalau tengok step yang pertama tu adalah lantikan penyelenggaraan khusus. Jadi tugasnya adalah KJ, Kpro dan juga KK lah. Okey, contoh yang kedua pula kemaskini template tu, itu adalah tugas penyelaras khusus. Okey, nanti saya akan masuk dengan lebih detail lah. Jadi sebelum saya mulakan taklimat untuk pengurusan rancangan mengajar ni, untuk makluman tuan-puan semua bahawa Kuat sikit Cik Nazmi, kuat sikit, tak dengar. okey, untuk makluman tuan-puan semua, jelas ke? Jelas. Baru jelas. Okey, cun. Jelas. Okey, untuk bermulanya SEM ni untuk pengesahan rancangan mengajar. Okey, kalau sebelum ni kita punya flow kita yang pertama pensyarah khusus perlu pick seorang pelajar sekurang-kurangnya lah seorang pelajar di iDaftar, barulah khusus tersebut muncul di dalam iFRP. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ni, kadang-kadang ada pelajar yang memang dia lambat daftar, jadi menjadi sulitlah untuk ketua jabatan dan juga pensyarah khusus tu untuk mewujudkan rancangan mengajar tu lah. Jadinya untuk batch baru ni, maknanya sekarang ni pensyarah khusus tu tak perlu pick pelajar pun dah boleh, KJ, Kpro dan KK dah boleh mengesahkan rancangan mengajar tersebut. Tapi pengesahan tersebut bukanlah pada rancangan mengajar, tapi dia pengesahan kepada template rancangan mengajar. Okey. Kalau tu kita akan masuklah dengan lebih detail. Okey. Yang pertama daripada batch baru ni, yang pertama sekali adalah yang perlu dilakukan oleh KJ, Kpro dan juga KK, iaitu lantikan penyelaras khusus. Okey, jika tuan-puan ada masuk dalam IFRP yang sekarang ni, dia ada beberapa menu baru lah. Kalau tuan-puan tengok pada IFRP tu ada beberapa menu baru. Jadi salah satu menu tu adalah iaitu setup penyelaras khusus. Jadi setiap lepas ni, setiap bermulanya semester, SEM ni, SEM depan, SEM akan yang seterusnya, yang pertama sekali yang perlu dibuat adalah oleh KJ, Kpro dan juga KK lah, iaitu
perlu setup penyarah khusus ni, iaitu kita masuk pada menu setup penyarah khusus. Menu ni berada di sebelah kanan. Okey, nanti saya akan tunjuk secara live lah. Okey, yang seterusnya selepas kita dah masuk menu tu, kita akan pilih jabatan lah. Okey, kat sini ada dua cara, sama ada kita nak pilih jabatan mana, contohnya JKM, KPro atau KJ, pilih jabatan JKM lah. Okey, kalau bergantung pada jabatan, ataupun dia nak cari ikut kod khusus. Yang ni pun boleh juga, maknanya kalau dia nak search melalui kod khusus pun tak ada masalah. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang seterusnya bila kita dah pilih jabatan tadi, dia akan keluar macam ni. Contoh yang kat sini DJJ 10022 iaitu Mechanical Workshop Practice. Okey. Kat sini kalau tengok kat situ, tuan puan tengok dia ada color hijau gelap dan hijau yang cerah tu. Okey. Jadi tugas KJ, KPro atau KK ni, dia akan pilih pensyarah tu. Kalau katakanlah dekat senarai ni tak ada lagi nama, jadi dia akan pilih dalam senarai ni lah. Bila dia klik kat sini, dia akan keluar. Okey, kalau dekat ayat kat sini, pilih penyarah khusus dengan klik pada nama penyarah khusus. Ini sekiranya nama pensyarah tu dah ada kat senarai ni. Dia terus klik je lah supaya jadi color gelap ni, supaya jadi hijau gelap ni. Tapi sekiranya tiada, dia boleh pilih daripada senarai yang sila tambah pensyarah ni. Okey, tengok yang keempat, jika tiada nama penyelarah khusus di dalam senarai, sila tambah pensyarah dengan memilih nama pensyarah. Okey, pilih daripada senarai ni. Jika tersalah pilih nama pensyarah khusus, klik sekali lagi untuk batalkan. Okey, contohnya kat sini, contoh yang ada dekat skrin ni, nama Hanis, Puan Hanis ni kan. Lepas tu yang kedua Muhammad Sapuan. Sebenarnya yang penyarah khusus bagi semesta ni adalah Muhammad Sapuan ni. Jadi dia akan klik balik pada nama Hanis ni, Puan Hanis ni, kemudian dia akan klik sekali lagi pada nama Puan Sapuan supaya Muhammad Sapuan ni warna dia warna hijau gelap. Jadi bila dah warna hijau gelap tu, maknanya dah selesai lah. Dah selesai untuk tugas langkah pertama, iaitu lantikan penyarah khusus. Jadi bila tuan-puan buka, sebenarnya nanti ada banyak semua, contohnya JKA, kedua program dia buka, dia akan semua khusus yang ditawarkan pada semesta ni akan keluar senarai. Jadi kena pilihlah semua penyarah khusus tu. Okey. Okey, saya tunjuk Okey, ni contoh di FHP lah, di IFHP. Okey, kalau tengok pada sebelah kanan ni, menu sebelah kanan ni, dia ada satu menu lantikan penyarah khusus. Kemudian kita klik pada setup penyarah khusus ni. Okey, bila dah masuk ni, semua nampak kan ni kan? Nampak. Okey. Okey, jadi kat sini dia akan keluar macam ni lah, macam saya kata tadi, sama ada kita nak pilih jabatan ataupun kita nak key in kod khusus tu. Okey. Jadinya kalau contoh saya ambil JKA. Okey, kat sini disebabkan kita baru saja start pada semesta ni. Bukan. Dia sebenarnya pada setiap semesta kita kena set. Jadi kat sini ni tak ada lagi lah, maknanya ketua KJ ataupun ketua program ataupun ketua khusus belum set up lagi lah kan. Okey, contoh kat sini yang pertama sekali DCC 10012 ni. Jadi contohnya kat sini masih tiada nama penyelaras khusus tersebut. Jadi klik pada sini, kemudian kita akan pilih lah siapa nak yang dilantik jadi sebagai penyelaras khusus bagi subjek DCC 10012. Okey, dan KPro ataupun ketua khusus ni dia akan set semua ni, semua subjek yang berkaitan ni dan setkan penyelaras khusus. Okey. Yang cumanya dalam ni juga dia ada sekali dengan yang MPU. Okey, yang MPU dan juga yang co-curriculum. Okey, ni kalau yang berkaitan dengan co-curriculum ni, sukan ataupun badan beruniform ni,
saya serahkan kepada JSKK lah kot untuk uruskan macam mana. Okey, maknanya JSKK tu dia boleh masuk pada setiap jabatan ni, kemudian dia boleh setkan. Okey, contohnya di JTMK, dia pilih JTMK, kemudian dia akan carilah khusus yang sukan ataupun badan beruniform tu. Kemudian dia akan setkan pensyarah tu. Okey. Ni contoh kat sini dah ada satu ni. Oh. Dan JTMK ni dah ada buat dah. Okey, jadi kalau kat sini kita tengok subjek yang pertama ni DFC 10033 ni, Introduction to Computer System. Jadi sekarang ni Puan Nur Aznira, okey, dia yang jadi penyelarah khusus bagi subjek tadi tu lah, khusus tadi tu. Okey, sekiranya tersilap, okey, kita klik sekali lagi pada nama ni, dia akan jadi yang hilanglah color hijau tu. Okey, tapi kalau betul dia, kita klik lah supaya dia menyala. Okey, maknanya sekarang ni Puan Nur Aznira ni adalah penyelaras kepada subjek Introduction to Computer System. Okey, jadi kena semua subjek ni kena isilah nama penyelaras khusus. Okey. Okey, selepas selesai lantikan penyelaras khusus tu, yang keduanya adalah kemas ini. Cik Nazmi, Ya. saya nak tambah sikit yang semakluman saya untuk lantikan penyelaras khusus tadi, dia akan dibawa ke semesta-semesta seterusnya. Maksudnya sekali je kita lantik. Jika ada perubahan penyelaras khusus, baru KJ ataupun Kepro lantik yang baru. Maksudnya dia tak penyelaras khusus dilantik bukan by sesi. Dia by khusus. Okey. So maksudnya sekali je lah kita lantik. Kalau ada perubahan penyelaras khusus selepas katalah semester depan nanti tu ada perubahan baru, dilantik baru lah, dibuat pelantikan baru oleh KJ ataupun Kepro. So penyelaras khusus bila maksudnya dia akan boleh bermula awal lah untuk setting seterusnya nanti tu. Okey. Okey. Okey, terima kasih Cik Rahizat. Okey, jadi maksudnya sekarang ni bukan pada setiap semester lah kena ni. Maknanya sekiranya ada pada semester hadapan, sekiranya ada perubahan barulah kita lantik yang baru. Okey, yang seterusnya yang keduanya adalah kemaskini template rancangan mengajar. Kalau tengok kat sini saya tulis tanggungjawabnya adalah penyelaras khusus. Okey, jadi seperti biasa kita akan masuk pada modul IFRP. Kemudian pada bahagian bawah ni dia ada satu menu iaitu penyelaras khusus, daftar template RM. Okey, jadi penyelaras khusus ni dia perlu klik pada menu tersebut lah. Kemudian dia akan keluar subjek yang telah dilantik. Okey, contohnya dia dilantik sebagai penyelaras khusus bagi khusus di JJ 10022 iaitu Mechanical Workshop Practice 1. Jadi dia boleh ubahlah template ni, dia boleh edit, dia boleh kemaskini. Okey, dia seorang sahaja yang boleh kemaskini. Okey. Jadi dia akan klik pada nama khusus tersebut. Lepas tu kemudian dia akan pilih template yang dia akan guna. Okey, contohnya dia guna template 1. Jadi template 1 lah dia pilih. Kemudian dia kemaskini seperti biasa. Okey. Kemaskini tu seperti sem-sem yang lepas lah. Jadinya sekarang ni tugas mengemaskini template ni adalah tugas penyelaras khusus lah. Jadinya orang lain tak boleh nak kacau. Kalau sebelum ni kadang-kadang ada yang tersilap kan, pensyarah khusus yang lain tersilap tambah apalah semua, jadi dia kacau. Jadi kali ni penyelaras khusus saja yang boleh edit, boleh kemaskini. Okey, jadinya disebabkan oleh yang demikian, yang sekiranya ada kesalahan lah, jika pensyarah khusus yang lain dia jumpa kesalahan pada template tu, jadi dia boleh maklum kepada penyelaras khusus untuk ubah, okey, untuk kemaskini balik, untuk perbetulkan kesilapan tu. Okey, jadi tugas untuk
kemaskini template ni adalah kepada penyelaras khusus sahaja. Okey. Okey, yang ketiga adalah pengesahan rancangan mengajar. Okey, yang saya kata tadi, iaitu ini tugas dia adalah KJ, KPro dan juga KK lah. Okey. Sama juga dalam modul IFRP tu pada bahagian kanan. Okey, kita pilih menu pengesahan rancangan mengajar, iaitu KJ, KPro dan juga KK lah. Okey. Yang kedua, pengesahan rancangan mengajar dilakukan selepas penyelaras khusus menyiapkan template rancangan mengajar. Okey. Jadi ketua jabatan, ketua program dan juga ketua khusus hanya boleh perlu mengesahkan sekiranya penyelaras khusus dah maklum dah selesai. Okey, dia kata dah selesai barulah kita mengesahkan. Okey. Kemudian dapatkan nombor template daripada penyelaras khusus sebelum pengesahan rancangan mengajar dibuat. Okey, macam saya kata tadi, pengesahan ni dia buat bukan pada RM tapi dia buat pada template. Okey, contohnya penyelaras khusus tu dia guna template 2. Jadi penyelaras khusus tu perlu maklum kepada yang mengesahkan tu yang bahawa dia menggunakan template nombor 2. Jadi KJ ataupun KPro ataupun KK ni dia akan mengesahkan pada template nombor 2 tu lah. Okey, jadi selepas kita masuk pada menu pengesahan rancangan mengajar ni, kita akan pilih kalendar akademik. Okey, yang ni pilih kalendar akademik 1 lah. Sebab sekarang ni kita hanya ada yang 14 minggu je. Kalau dulu kita ada 2, iaitu kalendar akademik 1 dan 2. Yang satu dulu 16 minggu, yang kedua tu adalah 14 minggu. Tapi memandangkan sekarang ni semua kursus kita semuanya 14 minggu, jadi tinggal satu je lah, iaitu kalendar akademik 1. Jadi KJ, KPro dan KK ni pilih kalendar akademik 1. Kemudian selepas dah pilih tu akan pilih lah sama macam tadi lah, iaitu kita pilih jabatan ataupun kita buat carian kod khusus. Okey. Sekiranya contohnya ada pensyarah ni, dia pensyarah yang subjek tadi tu, dia kata dia guna template 3. Jadi dia boleh terus search lah kod kat sini, lagi mudah lah. Okey. Okey, kalau tengok gambar kat sini dia akan ada 2. Kalau contohnya yang subjek ni DJF 31022 ni, penyelaras khusus tu dia ada buat 2 template. Template 1 tu yang lama, lepas tu template 2 tu yang baru. Okey, tapi dia nak guna yang lama, jadi dia maklumlah kepada yang pengesah tu yang bahawa dia menggunakan template yang mana satu. Okey. Okey, jadi tugas KJ, KPro dan KK ni dia akan klik pada template yang dipilih oleh penyelaras khusus tadi tu. Kalau dia kata dia guna template 2, jadi KJ, KPro, KK ni dia akan klik pada template 2 tu, dia akan semak dulu. Okey, jika semuanya dah lengkap, dah tak ada masalah, barulah KJ, KPro ataupun KK buat pengesahan. Okey. Jadi seterusnya pensyarah khusus hanya boleh memilih template tersebut saja. Okey, nanti saya terangkan lagi. Nanti saya terangkan lagi ya, yang pasal pensyarah khusus ni. Okey, jadi kat sini template macam saya kata tadi, pengesahan ni adalah pengesahan rancangan mengajar ni adalah pada template rancangan mengajar tu. Okey, jadi contohnya kursus DJF 31022 ni ada 6 orang pensyarah yang mengajar kursus ni. Jadi ke-6 pensyarah ni dia akan tarikh pengesahan RM tu akan sama pada semua 6 pensyarah tu. Okey. Kalau contohnya subjek tu ada 10 orang sekalipun, jadi ke-10 orang pensyarah tu dia tarikh pengesahan tu adalah sama kepada 10 orang pensyarah tersebut. Okey. Okey, saya tunjuklah dekat FRP. Okey, kita pergi pada menu IFRP. Okey, pengesahan rancangan mengajar. Okey, kalau tengok kat sini pada menu sebelah kanan ni dia ada satu menu pengesahan KJ, KU, KP ni. Okey, kita klik pada pengesahan rancangan mengajar.
Okey, macam tadi saya kata kita pilih kalender akademik, iaitu kita pilih satu je lah kalau ikut senarai ni sebab kita ada satu je. Kalender akademik satu. Kemudian kita pilih jabatan mana yang terlibat. Contohnya JKE. Okey. Jadi kat sini dia adalah. Tapi disebabkan sekarang ni template tu belum dimutamatkan oleh penyelaras khusus, jadi dia tak adalah. Nanti bila dah penyelaras dah buat dah apa semua, kemudian dekat sini dia akan ada lah, dia akan keluar macam dekat slide tadi tu. Dia akan keluar ni. Jadi yang mengesahkan tu dia perlu semak dulu, dia akan klik pada template mana yang digunakan, dia semak, kemudian barulah dia sahkan. Okey, itu yang ketiga. Step yang seterusnya, yang keempat, iaitu pilih pelajar di air daftar. Yang ni adalah tugas pensyarah khusus. Okey, ni sama je seperti SEM yang lepas, iaitu pensyarah khusus perlu memilih pelajar di air daftar sama seperti sebelum ni. Selepas pelajar dipilih di air daftar, barulah khusus tersebut wujud di IFRP pensyarah khusus. Okey, maksud kat sini pensyarah khusus tu bila dia dah pilih salah seorang pelajar, barulah wujud khusus lah. Mana-mana khusus yang dia daftarkan di air daftar tu. Okey, itu adalah tugas pensyarah khusus sama seperti SEM yang lepas. Okey, step yang seterusnya, step yang kelima, iaitu pilihan template versus kalender akademik. Okey, yang ni pun sama seperti sebelum ni. Dia ada step 1, step 2, step 3, step 4 tu kan. Okey, ada 4 step ni. Okey, jadi yang step yang pertama tu hanya penyelaras khusus saja yang boleh buat. Kan? Macam tadi saya cerita tadi, yang boleh kemaskini template rancangan mengajar tu adalah penyelaras khusus saja. Jadi pensyarah khusus ni dia hanya boleh melakukan step 2 hingga step 4 saja. Okey, jadi yang pertama sekali yang seperti biasalah, iaitu kita akan pilih kalender akademik, iaitu kalender akademik 1, kemudian kita akan matchkan dengan template lesson plan. Jadi kat sini ni masa kita nak pilih template lesson plan tu, dia hanya ada satu saja template yang kita boleh pilih, iaitu template yang telah disahkan oleh KJ, KPRO ataupun KK. Jadi kat sini kelebihan dia, kalau sebelum ni ada pensyarah yang tersilap pilih sebenarnya guna template 1, tapi pensyarah tu dia tersilap pilih template 2. Jadi kat sini tak berlakulah kesilapan tu, sebab dia akan dalam senarai untuk kita pilih template tu hanya template yang disahkan sahaja yang akan keluar kat situ. Jadi kita takkan tersalah pilih lah. Okey. Jadi kat sini pensyarah khusus hanya boleh meneruskan step 2 pada menu rancangan mengajar ataupun lesson plan selepas template khusus berkenaan disahkan oleh KJ, KPRO dan KK. Selagi mana template yang penyelaras khusus tu tak selesai lagi, selagi tu kita tak boleh buat step 2 ni. Okey. Sekiranya KJ, KPRO, KK sudah mengesahkan template rancangan mengajar yang telah dikemaskini oleh penyelaras khusus, pensyarah khusus hanya boleh memilih template yang disahkan oleh KJ, KPRO sahaja. Ini yang saya cerita tadi lah. Maknanya bila dia pilih tu, dia akan kalender akademik tu dia akan boleh pilih satu je, kalender akademik 1. Kemudian template tu dia boleh pilih template satu template yang disahkan saja. Okay, contohnya penyelaras khusus tu dia guna template 3. Jadi pensyarah khusus yang lain yang mengajar khusus yang sama, dia hanya boleh pilih template 3 sahaja yang disahkan oleh KJ, KPRO dan KK. Okey. Itu adalah yang keempat. Okey, jadi menu dia kat sinilah seperti tadi. Yang kelima. Okey, sorry. Yang kelima, step yang kelima. Langkah yang kelima adalah tadi kita pensyarah khusus kan, dia matchkan kalender akademik dan juga template lesson plan. Okey, yang seterusnya yang kelima, step yang kelima adalah ni adalah tugas KJ, KPRO dan KK. Okey, iaitu semakan pilihan template RM dan kalender akademik. Jadi kat sini KJ, KPRO dan KK ni dia boleh semak. Dia boleh semak sama ada pensyarah tu pilih yang betul ke tidak.
Okey, tapi saya rasa ni tak ada masalah sangat sebab kita memang ada satu je kalender akademik dan juga template RM tu pun memang ada satu saja yang boleh digunakan. Tapi walau macam mana pun tetap KJ, KPro dan KK boleh semak lah kat sini. Okay, pada menu kat sini kita klik pada semakan kalender akademik pensyarah dan template rancangan mengajar. Okay, bila kita klik, kita akan pilih jabatan lah. Dia suruh pilih jabatan, kita pilih jabatan kita. Kemudian dia keluar macam ni. Okay. Jadi contoh kat sini, pensyarah ni dia ada dia mengajar 4 khusus. Jadi dia ada kat sini akan ada 4 rancangan mengajar dia lah. Okay, semuanya kalau kita tengok kat sini semua guna template satu. Maknanya semua 4 subjek ni penyelarah khusus dia guna template satu. Okay, dan kalender akademik tu semua kalender akademik satu jugalah. Okay, maknanya mungkin ada di politeknik lain yang dia ada kalender akademik ni lebih daripada satu. Tapi memandangkan PSMCA ni kita guna satu je kalender. Tak kira lah DDT sekalipun kita guna kalender akademik yang sama walaupun takwim akademik tu berbeza. Tapi dalam FRP ni kalender akademik ni tetap guna kalender akademik satu juga walaupun program DDT. Okey, bila kita dah tengok kat sini template RM dan kalender akademik yang dipilih pensyarah akan terpapar. Tarikh pengesahan yang terpapar adalah tarikh pengesahan template rancangan mengajar tersebut. Okey, jadi saya sarankan pada kita boleh guna menu ni KJ, KPro atau KK ni boleh semak, kita buat semakan tu pada semakan pertama FRP. Okey. Sebab apa saya kata buat pada semakan pertama FRP? Disebabkan oleh bila dah pensyarah khusus tu tak perlu dah pilih seorang pelajar apa semua untuk wujudkan tu. Jadi mungkin ada pensyarah khusus ni dia lambat matchkan yang template dengan kalender akademik tu. Jadi tak wujud lah. Jadi pada semakan pertama FRP tu KJ, KPro dan KK ni boleh semak lah. Boleh semak sama ada rancangan mengajar pensyarah tersebut dah wujud ke belum dalam FRP tu. Okey, disebabkan oleh tadi yang saya kata yang buat template tu adalah penyelarah khusus saja. Okey, jadi mohon KJ, KPro dan KK untuk buat semakan pada semakan pertama FRP. Pastikan contohnya pensyarah ni yang mengajar 4 subjek, jadi keempat-empat ni kena ada lah, kena settle lah. Dia dah matchkan semua template dengan kalender akademik tu. Okey. Okey, jadi setakat ni ada apa-apa soalan? Mungkin disebabkan kita tak pernah tu lagi jadi tak berapa nak nampak kan. Assalamualaikum Encik Nazmi. Okey. Saya nak tanya, maksud sekarang ni sebelum ni kita sahkan selepas dia orang sediakan RM setiap pensyarah kan? Jadi sebelum ni kita perlu buka setiap pensyarah lah kan RM rancangan mengajar dia. Betul? Ya, betul. Cuma sekarang ni kita hanya semak pada penyelaras kursus punya template, kiranya dah sah lah tu rancangan mengajar tersebut. Ya, betul. Sekali sah je lah kan? Ya. Contohnya kalau subjek tersebut ada 10 orang pensyarah sekalipun, dia hanya sahkan pada template yang penyelaras khusus sahaja. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Ada soalan lain lagi? Cik Nazmi, Ya. nak tambah. Cuma untuk makluman, saya tak on lagi button untuk pilih pelajar sebab saya rasa baik kita settlekan dulu lantikan penyelaras kursus dan juga penyelaras kursus settlekan dahulu template RM untuk kursus masing-masing. So kalau boleh kita ikut step yang Cik Nazmi bagi tadi lah. Sebab saya takut ada pensyarah yang tersalah, ada yang terpilih template yang berlainan dengan penyelaras khusus ke. So mungkin besok saya akan on button untuk pilih student lah. So untuk sekarang ni mana ada beberapa saya semak ada beberapa orang yang dah pilih tapi saya dah reset semula lah. So yang dah pilih pelajar beberapa orang tu kena pilih semula lah start pada besok. Okay Okey.
Okey, terima kasih pada Cik Raizat. Ada soalan lain setakat ni? Okey, kalau tak ada saya sambung kepada permasalahan. Okey, yang ni permasalahan ni yang saya fikirkan lah, yang ataupun yang ditanya dalam taklimat FRP kepada semua pegawai kualiti politeknik dan juga kolej komuniti. Okey, iaitu yang pertama, lantikan penyelaras khusus beberapa khusus mengikut jabatan masing-masing. Okey, contohnya di UW 10022 iaitu Occupational Safety and Health for Engineering. Okey, kalau ikutkan subjek ni ketiga-tiga khusus engineering pakai, iaitu JKA, JKE dan JKM. Okey, jadi kat sini saya menyarankan supaya semua jabatan ada lantik penyelaras bagi khusus ni kan. Contohnya JKA dia ada penyelaras khusus sendiri untuk OSH ni, JKE ada penyelaras khusus sendiri dan JKM pun ada penyelaras khusus sendiri bagi OSH ni. Okey, sebab apa? Sebab kat sini kalau contohnya kalau seorang je kita lantik, contoh kita lantik pensyarah tu daripada JKA. Jadi takkan pensyarah daripada jabatan lain pun tengok pengesahan tu daripada KJ lain kan, ataupun ketua program lain. Jadi tak betul lah kat situ. Jadinya kat sini untuk subjek yang saya nampak sekarang ni adalah dua subjek ni lah, iaitu di OSHA ni, OSH dan juga Entrepreneurship, MPU 22012 ni. Dua subjek ni maknanya di jabatan induk ni, di JKA, JKE dan JKM, dia akan lantik juga penyelaras khusus bagi setiap dua khusus ni lah. Yang setakat ni yang saya nampak lah dua khusus ni. Jadi JKA dia akan ada penyelaras khusus OSH dan JKA juga dia ada penyelaras khusus Entrepreneurship ni. Sama juga dengan jabatan JKE dan juga JKM. Okey. Jadinya jabatan pensyarah lain contohnya ada 10 orang di JKM yang mengajar di UW ni, iaitu OSH ni. Jadi bila dia pilih template tu, dia akan tengok yang mengesahkan tu adalah KJ ataupun Kepro jabatan dia sendirilah. Okey, sebab tu saya sarankan supaya setiap jabatan melantik penyerah khusus sendiri untuk khusus ni lah, dua khusus ni. Kalau saya ada terlepas pandang lagi khusus lain, boleh maklum pada saya lah. Setakat ni yang saya nampak dua ni. Okey, ini adalah permasalahan pertama lah, iaitu kita penyelesaian dia adalah semua jabatan perlu melantik penyerah khusus masing-masing untuk dua khusus ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kaedah paling sesuai dan berkesan untuk penyelaras khusus memaklumkan nombor template yang digunakan untuk KJ, Kepro dan KK sahkan. Okey. Kat sini mungkin kalau katakanlah ada JKM, katakanlah dia ada 10 orang penyelaras khusus, 20 orang penyelaras khusus. Jadi kalau masing-masing WhatsApp tu pening juga Kepro ataupun KJ nak tengok tu kan. Jadi saya cadangkan kat sini penyelaras kualiti jabatan tu dia boleh wujudkanlah satu Google Sheet ke. Jadi semua penyelaras khusus dia akan isi pada kat situ lah. Okey, contohnya yang OSH ni dia guna template 1. Jadi dia akan isi pada Google Sheet tu, dia akan tulis template 1. Jadinya yang mengesahkan rancangan mengajar tu, yang mengesahkan template rancangan mengajar tu, dia akan merujuk kepada Google Sheet ni je lah untuk dia sahkan. Sebab saya tengok kalau semua penyelaras khusus WhatsApp pada Kepro ataupun KJ ataupun KK ni pening juga nak tengok banyak-banyak tu kan. Mungkin ada terlepas pandang ke apa semua. Jadi nak mudahnya dan paling berkesannya saya rasa Google Sheet lah. Ataupun ada kalau jabatan lain dia ada cara lain yang lagi sesuai, boleh je. Okey, tapi yang saya nampak sekarang ni yang boleh digunakan salah satunya cadangannya adalah dengan menggunakan Google Sheet lah. Okey, supaya pengesah RM tu senang nak tengok. Okey, khusus ni saya template berapa, khusus ni template berapa. Okey. Jadi ini sajalah dua permasalahan yang saya nampak lah. Okey.
dan saya menyarankan cadangan tadi itulah untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, setakat ni boleh faham semua? Boleh. Tapi sekiranya dalam proses kita nak buat ni start pada esok petang ni ke esok ke, kalau ada jumpa apa masalah boleh maklum kepada penyelaras kualiti jabatan lah untuk tanya direct kepada UJK ni. Okey, ataupun nak direct terus kepada UJK pun tak ada masalah, tapi kalau nak rujuk kepada penyelaras kualiti jabatan adalah lebih bagus supaya penyelaras kualiti jabatan pun tahu permasalahan yang dia hadapi tu. Okey. Jadi selesailah untuk topik kita yang pertama, isi kandungan taklimat kita yang pertama, iaitu pengurusan rancangan mengajar untuk PES yang baru ni. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk yang kedua pula, iaitu penyelarasan FRP. Okey, kalau tuan-puan tengok kat sini, ini adalah penyelarasan FRP yang saya belum edar. Nanti habis pada taklimat ni saya akan edar kepada penyelaras kualiti jabatan untuk edarkan kepada pensyarah di jabatan lah. Okey, seperti yang saya buat sebelum ni juga, yang perubahan tu saya buat color yang lain lah, warna yang lain. Okey, supaya semua pensyarah kita nampak lah perubahan tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini pada muka surat 1 ni ada perubahan. Perubahan untuk sesi 2 2022 dan 2023 ni adalah warna ungu, purple. Okey, kita cari warna purple. Okey, kalau yang orange ni yang sen lepas punya. Okey, kita tengok pada page ataupun muka surat yang keempat. Okey, pada muka surat keempat ni kat sini, kalau tengok kat sini saya tambah lagi contoh. Contoh untuk penilaian formatif ataupun formative assessment. Okey, sebenarnya untuk penulisan penilaian formatif ni dia tiada format yang khusus pun. Contohnya kalau dia tulis yang kat sini, contoh saya bagi perform formative assessment using Kahoot. Itu pun dah cukup dah memadai dah. Okey, yang penting kita ada tulis kat situ. Okey, yang ni perkara ni saya menekankanlah sikit sebabnya pada lawatan pena baru ni kita diberi teguran lah bahawa masih lagi ramai pensyarah yang tidak menulis. Okey. Dan kat sini kita setkan supaya sekurang-kurangnya pada penilaian formatif ni 1 pada setiap topik, walaupun yang sebenarnya dia perlu laksanakan pada setiap kuliah. Setiap kali kuliah perlu ada penilaian formatif. Tapi kita setkan dulu 1 pada setiap topik. Jadi yang saya kata tadi, kita ditegur oleh semasa lawatan pena baru ni, kita ditegur yang kita ramai pensyarah yang belum masih menulis penilaian formatif ni. Jadi saya dah tulis kat sini, saya dah bagi beberapa contoh ni, bolehlah tuan-puan gunakan untuk penulisan. Okey. Okey, yang seterusnya ni adalah benda barulah bagi PSMZA, iaitu memberi refleksi untuk assessment, penilaian sumatif dan juga formatif yang telah diletakkan dalam AST dan dicatatkan dalam ruangan reflection dan notes. Okey, kat sini dia ada 2 perkara lah. 1, kita akan tulis, yang pertama sekali kita tulis pencapaian. Contohnya kuis 1. Okey, daripada kuis 1 ni kita ada 30 orang pelajar dan hanya 25 sahaja yang lulus. Jadi kita tulis 25 per 30 lulus dan kita tulis dalam kurung ni 83.3. Okey, penulisan ni tak kisahlah, tapi ni sebagai contoh. Maknanya yang perlu ada assessment tu iaitu kuis 1. Contohnya, lepas tu 30 orang pelajar, 25 saja yang lulus. Jadi kita tulis percentage yang lulus tu kat sini tu berapa. Contoh kalau kita tengok kat depan ni, 25 daripada 30 ni adalah 83.3.
Okey. Jadi ada pelajar yang tak lulus lah. Okey, ada 5 orang pelajar yang tak lulus. Jadi kita perlu buat penambahbaikan. Okey, penambahbaikan. Jadi kat sini saya bagi contoh, bagi pelajar yang gagal perlu membuat latihan soalan-soalan peperiksaan akhir yang lepas. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia boleh tulis macam ni lah. Improvement for student who fail is required to practice the question from the previous final examination. Okey. Jadi penambahbaikan ni sebenarnya boleh je dia gunakan yang CQI pada kursus tu juga. Kan kita ada tulis pada minggu pertama tu kan CQI kan. Boleh sama ada kita nak gunakan CQI tu kalau dia bersesuaian ataupun kita nak buat CQI yang baru, penambahbaikan yang lain pun lagi baik lah. Tapi kalau kata nak guna yang CQI pun boleh kalau dia bersesuaian. Okey. Yang ni saya bagi 2 contoh lah. Contoh yang pertama ni untuk quiz dan contoh yang kedua ni adalah untuk practical work. Okey. Jadi saya bagi 2 contoh kat sini. Jadi benda ni adalah benda yang barulah. Okey. Dan analisa, dia panggil analisa. Okey. Analisa ni perlu dibuat pada semua assessment. Contohnya ada 4 quiz, 4 quiz tu kena buat. Okey, contohnya quiz 1 semua lulus, 100% lulus. Jadi tak perlulah buat penambahbaikan. Tapi katalah pensyarah tu walaupun dia dapat semua pelajar dia lulus 100%, dia tetap nak tulis penambahbaikan pun tak ada masalah. Okey, tapi kiranya pensyarah lain ni dia semua lulus, 100% lulus pelajar dia dan dia tak nak buat penambahbaikan pun tak ada masalah. Okey, dua-dua tu boleh. Benda ni saya merujuk kepada slide daripada Puan Nur Asiah, iaitu Tok Guru JKE lah. Okey. Yang ni saya tanya dia pasal apa penambahbaikan semua nah. Dia yang maklumkan pada saya bahawa penambahbaikan ni sama ada nak gunakan yang CQI pun kalau bersesuaian pun boleh, kalau nak buat baru pun nak buat CQI yang lain pun, penambahbaikan yang lain pun tak ada masalah. Dan satu lagi, kalau semua 100% lulus, kuis 1 semua 100% lulus, tak perlu buat penambahbaikan pun tak ada masalah. Tapi sekiranya pensyarah tu nak buat juga pun tak ada masalah. Okey. Ni adalah perkara yang barulah untuk semester ni, bermulanya semester ni. Okey. Cik Nazmi, Ya. nak tanya, lulus tu maksudnya dapat markah 40 lah. Lulus Katalah ni. kuis tu, katalah kuis 1 tu maksudnya lulus dapat markah 40. Ke macam mana tu? Dapat markah 40 lah kan? Sebab dia akan berkait dengan setting. Sebab mungkin ada setengah pensyarah tu yang buat markah kuis per 10, ada yang buat per 50, ada yang buat per 100. So maksudnya ni kena convert menjadi per 100 jugalah kan? Ya. Kalau contohnya kuis dia tu 10 kan. Jadi kalau pelajar tu boleh jawab 5 tu kira dah lulus lah. Kan? 5 daripada 10 maknanya 50% tu dah lulus lah pelajar tersebut. Kan? Ya. Sebab mungkin ada pensyarah tu macam saya bagi tahu tadi. Tapi maksudnya setiap pensyarah nanti sebab dia akan berkait dengan setting pada penilaian tu. So kita nak minta penyelara khusus setting semua penilaian per 100 ke ataupun tak kisah? Saya rasa tak kisah pun. Yang penting satu kerja pula nak kena convert kan. Dia kena convert jadi luar per 100 lah. Sebab nanti pening pula kalau nak convert dalam tu terus. Jadi kita convert kat luar pun tak ada masalah. Okey. Itu adalah yang tadi. Assalamualaikum, saya ada soalan. Yang markah lulus tadi tu maksudnya ambil yang 40% lah. Kalau markah 10 maksudnya paling minimum untuk lulus adalah 4/10 macam tu. 4/10 maknanya pelajar tu dah lulus. Okey. Terima kasih. Ini ada 3 orang pelajar yang dapat 3 ke bawah. Yang tu termasuk dalam yang tak lulus lah. Kan? Okey, yang terakhir.
perubahan daripada penyelarasan FRP yang terakhir adalah iaitu PKK pertengahan semester. Okey, iaitu kita punya PKK ni, penilaian kerja khusus ni untuk pertengahan semester di dalam mesyuarat pengurusan diputuskan bahawa kita tidak perlu lagi menghantar PKK pertengahan semester ni. Jadi kalau tuan-puan tengok dalam takwim akademik kita, takwim PDP kita, dah tak ada lagi dah PKK pertengahan semester ni, kita dah keluarkan. Jadi maknanya bermulanya semester ni pensyarah khusus tidak perlu lagi menghantar PKK pertengahan semester ke jabatan. Alhamdulillah. Rasanya itu sajalah. Untuk penyelarasan FRP pada semester ni. Setakat ni ada apa soalan lagi? Sekiranya dah adakah? Ada. Ada, Cik Nazmi. Ya. Saya nak tanya pasal nak setting penyelaras khusus tu. Kalau subjek tu tidak ditawarkan pada semester ini, kita letakkan juga kan penyelaras khusus tu? Memang dalam sistem tu subjek yang ditawarkan sahaja yang keluar dalam. Kalau soalan ni saya tak boleh jawapan. Saya pun tak pasti sama ada yang keluar tu adalah yang ditawarkan sahaja ataupun termasuk yang tidak ditawarkan. Tapi nanti saya bagi jawapan ni semula kepada penyelaras kualiti jawatan lah. Satu soalan. Assalamualaikum. Cik Nazmi. Saya nak tanya, penilaian formatif tu wajib ke dibuat untuk setiap kursus? Untuk setiap kursus. Maknanya semua kursus tu kena buat ke penilaian formatif tu? Ya. Maknanya kalau kita di penyelarasan di peringkat kita ni, maknanya setiap kursus tu wajib buat penilaian formatif pada setiap topik. Kita tengok kat sini. Ni. Penilaian formatif atau formative assessment hendaklah dicatatkan pada ruangan reflection dan notes. Boleh dalam bentuk ayat, iaitu contohnya perform formative assessment using Kahoot, dan sekurang-kurangnya satu pada setiap topik. Jadi kalau khusus tu ada 5 topik, dia ada 5 lah sekurang-kurangnya penilaian formatif ni. Penilaian formatif ni contohnya kita tanya soalan pun, contohnya kita letak pada akhir slide. Kita letak pada akhir slide tu, kita letak 2-3 soalan. Itu pun dah dikira sebagai penilaian formatif. Tak semestinya kena yang Kahoot ni contoh je lah kan. Boleh? Cik Nazmi, Ya. Untuk yang soalan daripada Cik Gaddafi tadi tu, Cik Nazmi masukkan Cik MSK. Sebab yang itu, kalau tengok saya dah masukkan, dan ada juga kursus yang bukan daripada politeknik kita yang memang ada. Jadi mungkin saya rasa di situ kita perlu pilih yang berkaitan dengan politeknik kita je lah. Yang ini mungkin dia setting untuk keseluruhan rasanya. Itulah. Kalau macam tu kita maknanya khusus yang ditawarkan pada semester ni sajalah. Kan? Kalau khusus tu memang tak berkaitan langsung dengan kita, tak perlu set lah. Khusus tu berkaitan. Cuma semester ni dia ada pelajar, contoh kelas NTP kan dia tutup sesi Disember, Saya rasa kita setkan je. Sebab dia tak ada masalah pun benda tu. So dia tak keluar lah daripada paparan penyelaras khusus tu, tapi perlu disetting. Perlu disahkan tu lah. Takut perlu disahkan Cik Nazmi. Betul juga tu.
Maknanya bila kita dah pilih penyelaras khusus tu, jadi dia keluar dekat paparan penyelaras khusus tu, akan dia perlu disahkan. akan ada tarikh lah kan? Tarikh tu kalau KK tu sah kan. Oh, maknanya tarikh tu akan wujud selepas disahkan lah. Kalau kita kalau tak disahkan, tak wujud tarikh tu. Ya. Okey. Tapi bila dah ada tu mungkin perlu disahkan lah. Jadi yang ni saya tak boleh nak bagi jawapan yang firm lagi. Kan? Sama ada kalau contohnya sub khusus tu tak ditawarkan semesta ni, perlu pilih ke tidak. Tapi kalau mengikut kata Encik Rohaizat tadi, dia kata kalau contohnya SEM depan, kita SEM ni kita set. Jadi SEM depan tu dia akan bawa lagi nama tu kan. Jadi itulah saya boleh rujuk dengan ni kot, dengan programmer terus lah. Saya akan tanya programmer terus untuk kes macam ni macam mana, untuk yang subjek yang tidak ditawarkan pada khusus tu, pada semester tu. Saya akan rujuk dengan programmer. Nanti saya bagi jawapan pada penyelaras khusus jabatan, penyelaras kualiti jabatan. Okey, terima kasih. Ada soalan lain lagi? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak serahkan sesi taklimat ni kepada Encik Rohaizat untuk dia menerangkan taklimat berkenaan dengan ISM. Okey. Encik Rohaizat. Okey, terima kasih Cik Nazmi. Saya nak ambil masa sikit saja daripada Tuan Puan, sebab dia ISM ni ada berkaitan juga dengan FRP, iaitu salah satu komponen dalam FRP lah, iaitu borang markah penilaian pelajar kan, borang markah. Okay, dia sama juga macam IFRP sebab dia daripada programmer yang sama dari PKB tu yang buat dua modul ni. So bila dia patch yang baru untuk IFRP, dia pun linkkan dengan IXM dan akan ada beberapa tanggungjawab lah yang perlu dibuat sama macam IFRP tadi. Dia ada tanggungjawab KJ dan juga K-Pro dan juga KK. Yang keduanya adalah tanggungjawab penyelaras kursus, dan yang seterusnya adalah tanggungjawab pensyarah kursus. Okay, saya akan pergi dengan cepat je. Rasanya tak ada masalah sebab untuk kali ni sama macam FRP tadi, RM akan di set up template dia oleh penyelaras kursus sahaja. So pensyarah kursus dah tak perlu pening kepala lah nak setting apa-apa. Sama juga dengan ISM, untuk kali ni hanya penyelaras kursus sahaja yang akan set up jenis-jenis penilaian dan juga percentage dia, dan juga berapa kali katalah kuis, berapa kali apa semua tu, berapa persen, dan juga daftar CLO ikut soalan pun penyelaras khusus sahaja yang akan buat. Okey, pensyarah khusus dia akan saling sahaja template yang penyelaras khusus buat dan terus kepada daftar markah pelajar. Okey, so tak wujudlah lagi lepas ni sehingga minggu ke-10, minggu ke-11 masih ada lagi pensyarah khusus yang belum mendaftar penilaian dan sebagainya lah. Okay, boleh nampak tak slide saya? Tak nampak. Tak nampak je. Nampak. Sekejap. Share tak tu? Dah share dah. Lain kot. Okay, sekejap. Dah. Masih lagi. Masih lagi tak nampak. Ni baru nampak. On the way. Okay. Okay. Saya guna slide yang programmer bagi taklimat minggu lepas ni. So tak semua dalam slide ni saya akan terangkan lah. Besarkan sikit Zat, boleh ke? Sekejap, besarkan. Okay.
Okey, Cun. Cun. Okey. So macam saya bagi tahu tadi, akan ada beberapa tanggungjawab yang perlu dibuat lah oleh pertamanya ke KJ dan juga KPRO. Tapi tanggungjawab KJ dan KPRO ni dah dibuat dalam IFRP tadi. So tak ada masalah lah sebab yang step yang pertama adalah lantikan penyelaras khusus daripada KJ ataupun ketua program ataupun ketua kursus. Okay, so kalau dah dibuat dalam IFRP, so dalam iExam dah tak perlu buat lah sebab dia link data yang sama. Okay. So dalam menu KJ dan juga KP, kalau buka exam, iExam, dia akan ada satu menu baru iaitu menu KP, KU, KJ. Dan ada dua menu pula dalam menu yang main tadi lah. So ada setting status salin jenis penilaian dan juga pelantikan penyelaras khusus. Okay. So pelantikan penyelaras khusus macam saya beritahu dah tak perlu dibuat kalau dah dibuat dalam IFRP. Okay, untuk setting status salin jenis penilaian, okay, yang ni sama saja dengan apa yang IFRP tadi, lantikan penyelaras khusus. Cuma untuk setting status salin jenis penilaian, okay, so kalau KJ, KPRO klik yang tu, dia akan sama dah step yang apa untuk pilih jabatan ataupun pilih kod khusus. Okay, di sini KJ ataupun KPRO akan setkan sama ada setiap kursus itu disetkan untuk penyelaras khusus ataupun disetkan untuk sesi lepas pensyarah. Okay. So yang default dia setiap kod khusus ni adalah template ikut setup penyelaras khusus. Tapi kalau katalah ada yang nak buat masing-masing, so KJ kena setkan yang warna pink tu lah, disetkan untuk sesi lepas pensyarah. Okay. Tapi yang default dia adalah yang kelabu iaitu template ikut setup penyelaras khusus. Okay, ini tak ada masalah. So di situ tanggungjawab KJ dan juga KPRO okey lah, dah ni lah. Okay. So dia adalah untuk menyeragamkan bilangan penilaian dan juga nilai peratus dan juga mencegah daripada kesilapan mapping PLO dan CLO lah. Tapi rasanya dekat PSMZ rasanya dah tak berlaku benda ni. Kalau ada pun mungkin sikit sajalah. Sebab kita memang dah dari dulu, dari awal penggunaan memang kita tekankan penyeragaman bilangan penilaian dan juga nilai peratus semua kesilapan apa. Ini kita dah kurangkan lah. Tapi rasanya memang tak ada masalah kot. Okay. So setting seterusnya adalah penyelaras khusus. Okay, dalam iExam apabila pensyarah khusus, mana-mana pensyarah yang telah dilantik menjadi penyelaras khusus akan ada satu menu baru iaitu menu penyelaras khusus dan di sini setiap penyelaras khusus perlu setting template penilaian ikut khusus. Sama macam dalam IFRP tadi, penyelaras khusus dia setting ataupun kemaskini template rancangan mengajar, tapi untuk iExam dia setting template penilaian ikut kursus. Okay, so mana-mana penyelaras khusus sebab saya dah cek tadi ada beberapa jabatan dah mula melantik penyelaras khusus macam JMSK dah memang dah settle. Saya tengok JTMK pun dah mula buat, JKM pun dah mula. So yang lain pun boleh bermula lah untuk lantikan penyelaras khusus tu. Okay, so apabila penyelaras khusus klik pada daftar kemaskini template penilaian ikut kursus itu, so dia akan keluar pertamanya adalah kursus yang dia dilantik sebagai penyelaras dan di sini penyelaras khusus dia akan, macam saya beritahu tadi, hanya dia sahaja yang akan mendaftar jenis penilaian dan juga mendaftar CLO ikut soalan dan juga penilaian. Okay. So yang pertamanya dia klik pada kod khusus, kemudian akan keluar menu ni. Dia sebenarnya sama macam sebelum ni, menu untuk mendaftar jenis penilaian apa yang pensyarah masing-masing kan. Tapi kali ini hanya penyelaras sahaja.
Okey. Kemudian penyelara khusus dia boleh membuat daftar hubung kait PLO dan juga CLO bagi khusus. Sebelum ni biasanya Kepro yang buat, dan Kepro masih lagi boleh buat. Kalau Kepro dah buat apa yang dalam biasa yang Kepro buat sebelum ni, yang ada kotak biru kan, yang dalam apa menu daftar PLO CLO tu, so kalau dah buat penyelara khusus tak perlu buat lagi lah. Dia boleh terus kepada daftar jenis penilaian. Okay, yang ni biasanya Kepro yang buat, tapi kalau penyelara khusus nak buat pun tak ada masalah lah, sebab penyelara khusus pun dah boleh mendaftar dia. Okay, yang ni saya tak ada masalah. Okay, so kita pergi kepada daftar jenis penilaian oleh penyelaras kursus. So untuk awal semester ni, penyelaras kursus hanya mendaftar untuk CA sahaja, Continuous Assessment sahaja, PKK sahaja dahulu. Untuk final exam, saya dah contact programmer tadi, jangan buat dahulu sebab akan ada taklimat nanti sebelum final exam, mungkin minggu ke-12 ke minggu ke-13 akan ada taklimat untuk pendaftaran final exam lah. So untuk kali ni, untuk awal semester ni hanya daftar jenis penilaian dan juga daftar CLO ikut soalan dan penilaian ni untuk PKK sahaja dahulu. Okay. So penyerahan khusus dia akan klik daftar jenis penilaian dan akan keluar, ataupun yang pertamanya sebelum tu pilih template dahulu. Okay. Yang pertamanya penyerahan khusus pilih template dahulu sebab ini kali pertama kita gunakan iExam untuk penyerahan khusus. So penyerahan khusus pilih template yang first dululah. Sebab dalam tu dia ada banyak sampai, saya tak ingat tadi, dalam 30 kot template ada. So pilih template satu dahulu. Kemudian tekan diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, pensyarah khusus dia tak boleh pilih setting yang penyelaras khusus dah buat tadi. Okay. So pertamanya pilih template, kemudian tekan diaktifkan. Okay. Kemudian barulah akan keluar benda yang sama yang setiap pensyarah khusus buat sebelum-sebelum ni. Tapi untuk bermula semester ni hanya penyelaras khusus sahaja yang akan buat, iaitu setting jumlah penilaian dan juga peratus penilaian mengikut yang ada dalam kurikulum lah. Okay, contohnya ada test ada 2, so keseluruhan test 20% dan sebagainya lah. So ini yang biasa yang pensyarah khusus buat sebelum-sebelum ni. Okay, dan mesti sama dengan jumlah markah dia mesti sama dengan dalam kurikulum lah. So yang ni rasanya semua faham ni. Cuma kali ni penyelaras khusus sahaja yang akan buat. Okay. So sama juga dia selepas dah setting berapa kuis, berapa ujian, berapa praktikal dan sebagainya, pastikan tekan simpan kemas kini. Kemudian akan keluar yang bawah ni, sama sebelum ni, yang pensyarah khusus buat setiap kursus, setiap section. Okay, penyelaras khusus ada banyak kerja sikit lah minggu ni, minggu depan ke. Tapi rasanya yang ni tak ada masalah kot. Minggu ni cuma settlekan RM dahulu. Okay, selepas tu baru penyelaras khusus boleh settlekan yang ni lah. Okay, yang ni pun sama juga. Okay, so isi peratus setiap ni. Cuma sekarang ni hanya penyelaras khusus sahaja yang boleh edit benda-benda ni semua. Pensyarah khusus memang dah tak boleh edit lah. Tak boleh ubah apa-apa. Okay. Okay, kemudian sama tekan simpan kemas kini. So settle untuk daftar jenis penilaian. Kemudian yang ni sama. Kemudian daftar CLO ikut soalan dan juga penilaian pun sama. Klik sahaja dia akan keluar lah yang apa yang dah penyelaras khusus setting tadi.
Sama macam sebelum-sebelum ni, cuma kali ni cuma penyelaras khusus sahaja yang buat. Okey. Kemudian benda yang sama, tekan setiap penilaian yang dah di setting tadi, masuk soalan dan juga berapa markah setiap penilaian, tekan simpan kemas kini. So yang ni semua dah buat ni, semua dah mahir dah ni. Okey. Tak ada masalah. Ulang untuk semua jenis penilaian yang ada lah. So settle untuk penyelaras khusus, setting template untuk penilaian lah. Maksudnya borang markah untuk setiap khusus, penyelaras khusus dah setting. Okay. So sama sahaja ni. So selesai setting template. Okay. Kemudian pensyarah khusus, apabila dah penyelaras khusus tadi dah setting semua tu, pensyarah khusus apabila dah pilih pelajar di iDaftar, okay, apabila dia masuk untuk mendaftar markah CLO, PLO ikut MQA, so akan keluar kursus-kursus yang diajar dan klik pada setiap kursus tu. Okay, untuk dia mendaftar jenis penilaian dan sebagainya tu dan juga daftar CLO ikut soalan, cuma terus sahaja pilih template yang telah penyelaras kursus tadi setting. Okay. So apabila dah pilih tu, automatik semua yang penyelaras kursus dah setting, dia akan masuk dalam setting untuk setiap pensyarah kursus. Dan pensyarah kursus macam saya beritahu tadi memang dah tak boleh diubah oleh pensyarah kursus. Semua setting ni adalah tetap. So kalau ada perubahan, maklumkan pada penyelaras kursus sahaja yang boleh ubah. Okey. Sama juga yang lain pun semua memang untuk dua menu ni, daftar jenis penilaian dan juga daftar CLO ikut soalan dan juga penilaian ni tidak boleh diubah oleh pensyarah kursus. So yang lain semua sama je. Okay, so itu sahaja yang daripada saya. So ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum Cik Rohaizat. Waalaikumsalam. Nak tanya, biasa kan kadang-kadang kita ni buka untuk markah untuk paparan pelajar. Adakah itu setting daripada penyelaras kursus ataupun pensyarah kursus masing-masing? Yang tu pensyarah kursus. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi apa-apa soalan? Rasanya benda ni. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau sebelum ni kita boleh salin dapat mapping daripada sebelum tu, semester lepas tu, sekarang ni tak boleh dah ke, ataupun kita buat kali ni je, lepas tu nanti akan datang kita boleh salin yang sebelum tu? Memang tak boleh salin lah. Maksudnya kalau boleh salin pun yang penyelaras khusus sahaja. Maksudnya kita sebagai penyelaras khusus boleh salin lah? Saya tak pasti. Rasanya macam tak nampak pula button salin tadi. Oh, okey. Cuma kalau ada pun hanya pada penyelaras khusus sajalah kalau ada button salin tu. Kalau tak ada mungkin boleh ditambah baik untuk next sem lah. Okey, insyaAllah nanti saya bagi tahu lah. Kalau tak ada saya bagi tahu dekat programmer PKB tu lah. Okey, terima kasih. Ada lagi? Rasanya tak ada masalah. Dia benda yang sama sahaja yang kita buat setiap semester. Cumanya tanggungjawab penyelaras khusus sahaja. Pensyarah khusus dah boleh skip lah dua step tu. Sebab ada biasanya ada pensyarah khusus yang macam saya beritahu tadi, beberapa minggu pun belum bujuk lagi borang
untuk isi markah, sebab biasanya dalam mesyuarat MKA, TPA memang akan selalu tanyalah ada tak lagi pensyarah yang belum mengisi markah, yang belum wujud lagi. So kali ni bila penyelaras kursus dah wujudkan template tu, pensyarah kursus just klik sajalah untuk salin tu. Kemudian ada pensyarah sebelum ni yang skip step yang kedua, iaitu daftar CLO ikut soalan tu, dan menyebabkan pensyarah kursus dia tak boleh nak isi markah. So ramai yang selalu yang call saya tak boleh isi markah. Bila saya tanya ada berapa kotak dalam isi markah tu, ada satu kotak je. So maksudnya step untuk daftar CLO tu dia skip, sebab tu tak boleh isi markah. So kali ni apabila penyelaras kursus dah setting dengan betul, so tak ada masalah lah. Cuma kali ni syaratnya penyelaras kursus kena take action lah. Jangan penyelaras kursus pula yang delay benda ni. Okey. Ada apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, kalau selepas ni ada apa-apa masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ustazah Khairul Baria. Ya, Ustazah. Bila boleh mula tik belajar? Macam saya beritahu tadi, kalau boleh, saya nak settlekan dahulu penyelaras kursus untuk pengesahan template RM. Sebab dia sekarang ni dia berkait ni. Sebab saya takut ada tersalah, sebab kita first time guna step ni untuk exam. So kalau saya nak pantau dulu, saya takut ada yang tersalah lah. Okey. Terima kasih. Saya akan buka besok, saya akan buka, cuma untuk RM tu kalau boleh ikut step yang Cik Nazmi bagi tahu tadi. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kalau tak ada apa-apa saya serah. Ada lagi kan? Tak, saya mungkin soalan kepada Cik Nazmi kot, sebab saya nak tanya mengenai bila Kepro dah setkan kita sebagai pensyarah kursus, saya dah buat ni. Kemudian dia akan keluar kat saya ada yang sebelum ni saya buat sampai 4 template lah, tapi saya sekadar boleh kemas kini je. Saya memang tak boleh nak edit apa-apa ke template tu? Tak tahu nak tengok kat mana. Satu template saja kan yang boleh ni kan? Boleh kan yang bawah? Nak saya show ke? Cuba show. Ada kebenaran show ke? Show tab. Silakan. Saya punya nampak ada. Sebab sebelum ni memang saya masa PKP tu setiap sesi tu saya guna template asing-asing. Sampailah yang latest tak ada perubahan sebarang dari segi pindaan takwim dan sebagainya, dia berakhir pada template 4. Tapi sekarang ni untuk cuba klik pada nama kursus tu. Klik pada nama kursus. Macam mana nak klik? Tak boleh dah. Tak boleh. Contoh. Okey, saya pergi sini, penyelaras kursus, daftar template, dia keluar kat sini. Oh, sini. Klik kat sini. Boleh klik kan? Ya. Okay. Yang atas tu baru pilih template tu. Okey. Oh, ni kalau nak tambah template baru dan nak edit template ni. Ya. Kemudian yang kat depan tadi tu baru pilih template yang mana yang nak diaktifkan lah. Yang ni sekadar kalau dah ada saya boleh aktif yang ni terus naik kepada KJ Kepro untuk siapkan. lah. Okey, terima kasih. Sebab dia tak highlight lah dekat nama tu. Dia highlight dekat kod kan, DFT. Dia tak nampak yang kita boleh klik. Boleh tak cadangkan kepada programmer supaya jelas bahawa benda ni boleh diklik. Macam tu. Ke macam mana ayat dia? Macam tu lah lebih kurang. Mana yang nama khusus tu ke? Klik pada nama khusus tu? Klik nama khusus tu kan kalau kita tak letak cursor,
tangan tu tak keluar, jadi tak perasan lah tadi. Kalau macam DFT kod subjek tu kan nama berbeza. Jadi saya ingatkan klik di situ tapi tak boleh nak klik. Macam tu. Tak apalah, nanti dalam slide nanti saya tukar supaya klik pada nama khusus tu. Okey, terima kasih. Okay, kalau tak ada apa saya serahkan semula pada Cik Nazmi lah. Okey, terima kasih kepada Cik Rahizat berkenaan taklimat ISM tadi. Okey, jadinya rasanya kalau tiada apa-apa soalan, jadi berakhirlah kita punya taklimat penyelarasan FYP dan juga ISM pada hari ini. Okey, jadi mohon kepada tuan-puan untuk mengisi kehadiran pada link yang diberikan tu dalam message tu ya. Okey, kalau tak ada itu saja daripada kami. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.